Ah, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Amer Sufi guys. Okay geng, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Amer Sufi. Jadi apa yang saya nak buat konten hari ni adalah konten yang berunsurkan seram. Pengalaman seram korang sewaktu terjadi apa-apalah. Ini konten saya yang baru yang saya cuba buat, iaitu konten pengalaman seram guys. Yes, pengalaman seram. So hari ni saya Amir Sufi nak menceritakan pengalaman seram saya sendiri, apa yang pernah saya alami waktu bila-bila lah saya menghadapi pengalaman seram ini. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan pengalaman seram itu. Jadi apakah pengalaman seram itu? Ya, saya akan ceritakan. Pengalaman seram saya adalah gangguan sedikit-sedikit saja. Saya tak pernah mengalami gangguan serius seperti histeria ke rasuk ke, tak ada lah. Jadi saya menghadapi gangguan-gangguan kecil saja, iaitu pada umur berapa, darjah 5 ataupun darjah 6 itu ada sedikit. Dan juga waktu lepas shoot pun ada sikit. Jadi saya hanya dapat gangguan-gangguan kecil saja. Saya tak ada dapat gangguan-gangguan besar ke macam histeria ke apa ke, tak ada lah. Macam tu tak ada lah. Jadi saya akan kongsikan. Jom kita dengar saya punya pengalaman seram. Okay, jadi game pengalaman seram saya yang pertama sewaktu saya berdarjah 5 ataupun 6, begitulah, antara dua tu. Sewaktu tu saya tengah mandi, geng. Saya tengah mandi. Saya tengah mandi di bilik air lah, di jamban lah, takkan di luar pula kan. Sewaktu saya tengah mandi tu, geng, mandi sono-sono kan, mandi main sabun. Mandi sono. Tiba-tiba, geng, bunyi zing, pang. Ya, bunyi zing, pang. Auto kita terkejut lah kan. Macam korang tengah mandi kan, korang tengah mandi sono, pang, tiba-tiba zing bunyi. Apa hal ni? Macam ada benda jatuh atas zing. Macam buah kelapa ke apa ke. But itu waktu malam. Mana ada nyol jatuh waktu malam, gugur waktu malam. Jarang kita dengar benda itu. Jadi saya pun lantas tu pakai tuala, terus keluar dengan bayar raya tu. Terus keluar dengan bayar raya tu, pergi keluar rumah berdekatan dengan jamban saya tu, nak tengok kot apa yang ada, benda jatuh ke apa ke kan. Kalau nak cakapkannya itu kelapa, tak ada pun kelapa jatuh guys. Tak ada. Saya cek kasi tak ada kelapa jatuh. Selalunya mesti ada kelapa. Kalau nyor dah jatuh, mesti ada di situ, betul? Cari pula batu atas zin, pun tak ada juga batu. Dan katakan anak saudara saya nak kena saya, dia tak ada balik ke sini. Adik keluarga saya semua dalam rumah. Tak ada siapa yang di luar rumah nak menagih batu. Tak ada kan, mana-mana muta. Jadi itulah yang saya pelik tu guys. Gangguan-gangguan kecil itu. Macam saya cakap dalam konten saya sebelum ini, rumah yang di belakang rumah saya ni memang misteriusnya tinggi, dan diceritakan oleh opah saya dan juga arwah nyang saya juga. Memang rumah ni, belakang rumah saya tu rumahnya sangat begitu keras lah. Itu rumah pink tu lah yang saya shoot tu. Itulah dia rumah yang saya tunjuk waktu banjir dari IG story tu. Itulah dia nya. Memang nampak keseraman dia guys. Jadi itu pengalaman seram saya yang pertama guys, waktu saya darjah 5 atau darjah 6 begitulah. Saya menerima banyak kali saya menerima gangguan seperti itu. Zing berbunyi tu banyak kali juga. Selepas itu saya gangguan kedua adalah ketukan. Ketukan yang berkatakan misteri juga ketukan tu. Ketukan macam tu. Tu saya buat sendiri ya. Ketukan macam tu di sini lah, dalam bilik saya ni. Menerima ketukan yang katakan malam-malam juga. Siapa pula nak main dinding ni kan? Malam-malam buta nak main dinding ni. Itu gangguan kedua saya. Tapi tak serius. Gangguan saya ni adalah kecil-kecil saja. Dan tak adalah serius sangat. Punya ketukan, dan then saya buat dia je.
Dah tahu dah. Tidur. Itu je. Dan gangguan ketiga saya, guys. Gangguan ketiga saya adalah gangguan yang ketiga saya, guys. Gangguan yang ketiga saya bersama dengan kawan-kawan saya di rumah ping tersebut. Saya rasa waktu dah jam 6 juga pun. Dah jam 6 ke ataupun dah jam 4 ni tu dah. Ke bawah lagi. Saya dah lupa dah. Tapi masa tu kami main bola ke randas ke dekat area kawasan rumah ping tu. Masa dia tu dekat senja jugalah. Senja ke petang macam tu lah. Dan dekat senja macam tu lah. Kami main randas ataupun bola ke kat situ. Kami main. Kawan saya Afizam Kahrul, dia tegur Afizam ke siapa ke, dia tegur nampak benda lalu dekat cermin ke apa ke. And then waktu tu ini first and foremost saya nampak benda tu sap lalu dekat cermin rumah tu. Saya terkejut. Masa tu budak lagi, mana tahu apa ke. Saya pun lari tu. Lari. Esoknya demam tak datang sekolah. Itu pengalaman yang ketiga saya bersama dengan kawan-kawan saya semua. Demo semua terpanjat apa yang lari. Saya kabarlah saya nampak benda tu ni lalu dekat tingkap. Sap ni dah macam kelibat dah. Itu pengalaman ketiga saya. Pengalaman yang dikatakan seram waktu senja. Jadi kepada yang bawah saya, kanak-kanak lagi, janganlah bermain-main waktu senja. Ya, kerana waktu senja ni benda tu memang keluar waktu dia kan. Jadi berhati-hatilah. Janganlah keluar sangat waktu senja. Terutama budak-budak kecil yang baru berapa tahun, berapa bulan, tak usah bagi keluar. Memang bahaya. Kabarnya Ummu Sibian ke apa ke yang suka ngacau budak-budak waktu senja. Jadi hati-hatilah waktu senja. Waktu senja ni pun berbahaya juga. Dan guys, yang ni pengalaman keempat saya yang baru lagi saya alami. Macam saya cakap dalam konten saya sebelum ini, iaitu di sebalik takbir Samad dan Latif terjadi rumah ping. Yang keempat terjadi adalah kejadian aneh yang dikatakan seram juga, iaitu selepas saya habis syuting untuk terjadi Samad dan Latif terjadi rumah ping 1 tu. Seperti yang saya ceritakan di sebalik tabir tu, saya ceritakan detail. Kalau yang belum tengok, boleh tengok di dalam di sebalik tabir yang saya dah post, saya dah upload. Jadi apa yang terjadi pada saya dalam tu, saya pendekkan sikit. Selepas saya dah syuting tu, saya dah syuting sama terjadi Samad Latif, dan proses saya editing. Saya memang jenis tak duduk diam orangnya. Habis shoot tu, saya akan tengok balik footage yang dah siap, and then akan buang footage yang tak, scene-scene yang tak elok, ataupun scene yang akan dijadikan di sebalik tabir, saya simpan. And then saya edit. Waktu saya tengah editing pada pukul 12 lebih sehingga pukul 1, saya editing sampai pukul 4 pagi untuk Samad dan Latif terjadi rumah ping tu, sebab banyak kali hilangnya apa kejadahnya kan. Jadi saya kerap kali buat balik. Jadi saya pun pada pukul 1, saya ingat lagi pukul 1 sewaktu saya tengah editing, sambil editing, saya dengar daripada atas ni, daripada studio saya. Masa tu saya di bawah, di rumah bawah. Rumah saya ni dia macam rumah orang kampung dia, tak ada macam rumah batu kat bawah, rumah papan di atas. Jadi rumah studio saya ni di atas papan kan, macam semua tahu. Jadi saya dengar macam tiba-tiba radio berbunyi, mengaji, bunyi orang mengaji. Dan radio tu pula duduk dalam beg audio saya. Yang saya kata, saya tahu beg dalam tu ada radio, tapi saya tak pasang radio tu. Dan beg audio man ini bawa oleh kru saya pun, kawan saya pun tak ada ni memasang dia tu. Dan pada malam tu juga kami tak guna mic. Satu parti kami guna suara biasa, yang saya editkan ketinggian suaranya tu sebab jelas. Kami tak guna mic. Dan macam mana benda tu tak tersentuh langsung, dan benda tu button nak buka pun kena guna tangan lah. Kalau nak kena kuih sikit tu tak maunya, kena guna tangan lah nak bukanya. Tapi malam pukul 1 saya edit tu, hari yang saya shoot tu juga, habis saya shoot malam tu,
Hari itu juga pukul 1 malam. Kami habis shoot pukul 11.30. Keluar balik pukul 11.45. Katakan macam tu. Dan saya terus balik tu, setelah dia apa semua 12 pukul 1. Beberapa jam selepas itu, katakanlah dah terpasang. Katakanlah kawan saya tertekan, kru saya tertekan masa itu. Kenapa dia tak terbunyi waktu itu? Dan kenapa dia bunyi selepas beberapa jam? Pukul 1 baru dia bunyi. 1 tepat rasanya. Ke 1 lebih macam tu lah. Dia berbunyi tiba-tiba daripada studio saya ni. Dia bunyi orang mengaji ni. Saya terkejut. Masa tu saya seorang belum tidur. Ada keluarga saya lagi, semua dah tidur. Sebab saya tengah editing. Apa pasal ni kan? Sikit sebanyak lelaki rasa cuak lah kan. Jenis cuak tu kan. Mesti rasa. Sebab saya pun apa hal tiba-tiba bunyi mengaji ni? Saya pun masa itu kejut ayah saya lah. Bersama-sama lah. Kalau harap saya seorang tu tak penuh ilmu dada cong. Awak pun Yasin boleh lah nak ngapirnya. Yasin yang lain tu jangan cuak lupa dah, walaupun dah khatam kan. Cuak lah kan. Boleh tengok saya pergi dengan yang saya kates ni, ambil radio tu terbuka. Dia kami tutup, terus letak di bawah. Jadi itu tak ada bunyi dah. Setakat itu saja. Jadi korang akan rasa betapa peliknya. Katakanlah waktu kami shoot tu terpasang lah katakan. Kenapa lama sangat baru dia pasang, baru dia bunyi? Lama sangat baru dia bunyi. Pukul 1 malam baru dia bunyi. Padahal kami shoot pukul 11.30. 11.45 dia dah balik. Kenapa pukul 1 malam dia bunyi? This is kepelikan. Katakan kami langgar ke apa-apa ke main shoot je. Tidak. Sebelum saya shoot tu, saya dah minta izin. Saya dah minta izin juga. Memudahkanlah segala urusan dan personal saya. Dan saya pun kabar-kabar saya minta nanti minta izin untuk kami syuting di situ, dah minta sebagainya. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin gangguan-gangguan kecil jugalah. Mungkin tak ada ringka benar ke ataupun apa ke. Tapi masa tu kami tak ada ringka benar. Kami alhamdulillah selesai kerja, saya fokus untuk director, fokus untuk mengarah, berlakon. Dia pun aktor fokus berlakon, kru pun fokus untuk lighting dan sebagainya, cameraman. Alhamdulillah lah. Setakat itu saja gangguan-gangguan kecil yang saya hadapi. Dalam kru-kru pun ada juga gangguan-gangguan kecil. Aktor saya pun kata ada gangguan-gangguan kecil juga, dapat kelibat apa semua tu. Jadi saya ada 4 pengalaman seram saya. 4 pengalaman seram saya. 4 yang saya alami daripada darjah 5, darjah 4 kot, darjah 4, darjah 5, darjah 6 dan juga baru-baru ini, tahun ini. Suatu saya shoot Samad dan Latif waktu itu. Jadi itu pengalaman seram saya, pengalaman seram kecil saya. Jadi saya pun minta tak adalah jadi yang besar-besar pada saya. Saya pun tak mampu nak hadapi apa semua kisah seram ni. Sebab seram ni kita bukan boleh main-main, bukan perkara halus ni. Kita jangan cakap tak wujud perkara halus ni. Kita kena akui dia ada. Tapi kita jangan kacau dia. Kita tak kacau dia, dia pun tak akan kacau kita. Jadi itu dia guys, pengalaman seram saya, antara 4 pengalaman seram saya pernah hadapi, iaitu pengalaman seram kecil-kecil saya lah. Tak besar-besar mana pun, tapi boleh tahan lah kalau kena tu. Yang alas tu yang paling king saya pernah kena. Dan juga yang nombor 3 tadi, nombor 4 tadi, yang seram yang saya nampak kelibat kat rumah tu. Itu yang antara yang seram yang saya pernah hadapi. Jadi kepada korang yang ada pengalaman seram itu, korang boleh kongsikan dekat description ni kan. Boleh kongsikan description ni dekat description pula, dekat komen ni, supaya biar viewers tahu kisah seram anda lebih ekstrim, lebih mencanak. Dia punya ekstrimnya lebih mencanak seram. Biar viewers tahu. Okay guys, jadi setakat itu sajalah konten saya pada hari ini. Itu saya nak buat sikit aja, janji upload. Saya nak buat sikit aja, iaitu saya punya pengalaman seram, 4 pengalaman seram saya sendiri. Tapi pengalaman kecil lah, tak besar. Jadi itu adalah pengalaman seram saya. Jadi kepada korang, boleh terus support saya. InsyaAllah akan hadir short film yang kedua nanti, iaitu short film Samad dan Latif Tragedi Rumah Pink.
musical 2. Yang kedua ni ya menyambung kesinambungan yang satu. Yang ini yang kedua ni saya buat tak ada seram sangat. Cuma nak menceritakan apa yang terjadi selepas itu. Kan? Jadi selepas itu, dan banyak musical. Dan saya sendiri buat soundtracknya. Saya sendiri buat soundtrack, cover dengan suara-suara yang sendiri. Tak ambil suara orang lain pun untuk musical ni. Biasalah musical ni memerlukan muzik, dan banyak muzik. Jadi insyaAllah saya pun dah siapkan skripnya, tinggal nak shoot saja. Tunggu aktor-aktor saya je. Jadi korang terus support. InsyaAllah Samad dan Latif Terjadi Rumah Pin Musical 2 akan hadir di YouTube saya, Amir Sufi. Okay? Jadi korang terus support saya. InsyaAllah yang kedua ni mungkin akan lebih best sikit, sebab ada nyanyi-nyanyi apa semua. Jadi korang tunggu saja. Okay? Stay tuned. Okay, itu saja daripada saya guys. Bye, Assalamualaikum. Rancak berdosa. Daripada saya, Amir Sufi. Ciao. Belum habis lagi guys. Okay, untuk video promo ini saya nak minta pada korang terus support saya, like, share and subscribe YouTube channel Amir Sufi guys. Ini lama punya IC channel, tapi saya terus gunakannya sebagai saya punya video intros. Jadi terus support YouTube saya, Amir Sufi, dan editor saya dan sebagainya. Jadi korang boleh suggest kat bawah konten atau short film apa, okay, untuk saya buat selepas ini bersama-sama dengan tim saya. Jadi korang terus like, share and subscribe. Okay, terus support, jangan tak support. Okay, rancak berdosa. Bye. Assalamualaikum. Support.